Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif al-'allamah asy-syaikh Sa'awi rahimahullah, al-fasl al-khamis fi tilawatil Quran. Pasal yang kelima, yakni di bawah bab yang pertama, iaitu wasailul tazkiyah, wasilah ataupun sarana-sarana tazkiyah, penyucian jiwa. Jadi yang kelima, tilawatul Quran, fi tilawatul Quran, tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran dapat menghaluskan jiwa dari beberapa segi. Ia mengenalkan manusia kepada tuntutan yang harus dilakukannya. Ya, kerana Al-Quran adalah Al-Quran syarat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan kita sedia maklum bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk berdepan dengan ujian dalam bentuk perintah. Apakah dia melaksanakan perintah Allah ataupun dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perintah Allah itu berada dalam Quranul Karim, yang merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi panduan kepada sekalian manusia sehingga akhir zaman. Membangkitkan berbagai nilai yang dimaksudkan dalam tazkiyatu an-nafs. Mana berbagai dipanggil dalam bahasa Arabnya disebut wa tuthiru 'indahu kullal ma'ani al-muradah min tazkiyatun nafs. Jadi dalam Al-Quran itu membaca Al-Quran itu akan membangkitkan ataupun memberi kesedaran dalam jiwa manusia tentang nilai-nilai, dipanggil nilai-nilai akhlak-akhlak yang berkait dengan penyucian jiwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedia maklum dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Jadi penyucian jiwa itu kemana hala tujunya, itu dijelaskan oleh Al-Quran, dan apa wasilahnya, wasilah penyucian jiwa juga dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Menerangi hati. Jadi membaca Al-Quran dapat menerangi hati, mengingatkannya, ya, mengingatkan hati. Tilawatul Quran tunawwirul qalb wa tudzakiruhu, memberi tazkirah atau peringatan kepada hati. Menyempurnakan fungsi salat, zakat, puasa dan haji dalam mencapai maqam ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai contohnya, dengan kita baca Al-Quran, maka kita dapat mengetahui apa aspek-aspek salat yang perlu diberi keutamaan. Kenapa Al-Quran menyebutkan iqamatus salat? Dan selain daripada iqamatus salat, Al-Quran juga menyebutkan hafizu ala salawat. Hendaklah kamu melihara salat. Dan Al-Quran juga menyebutkan tentang khusyuk dalam salat. Iqamatus salat, muhafazatus salat wa khusyuk.
wal khusyuk' al salah. Jadi kita dapat faham dan kita baca Quran, kita dapat memahami bagaimana untuk mencapai makam ubudiyah yang dalam ibadat-ibadat yang kita lakukan. Tilawah Al-Quran memerlukan penguasaan yang baik tentang hukum hakam tajwid dan komitmen harian dengan wirid dari Al-Quran Karim. Jadi di sini yang pertama tadi pengarang kitab kita itu menyebutkan apa fungsi bacaan Quran kepada tazkiyatun nafs, pada jiwa manusia. Tapi bacaan yang boleh memberi bekas kepada jiwa ini mestilah bacaan yang betul, bacaan yang benar. Bacaan yang memenuhi sifat-sifat bacaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama sekali hendaklah dibaca dengan tajwid, dibaca dengan elok, dengan cara bacaan yang tepat. Kemudian yang kedua dia kata hendaklah bacaan Al-Quran itu dilakukan secara dipanggil berulang kali, disebut dengan wirid, dan berkomitmen harian dengan wirid Al-Quran. Tak boleh baca jika kita teringat nak baca, kita baru baca, ataupun ketika kita rajin baru kita baca. Tidak, harian, mesti dibaca pada setiap hari. Kita memiliki wirid harian. Kemudian kata dia lagi, Al-Quran dapat berfungsi dengan baik apabila dalam tilawahnya itu disertai adab-adab batin dalam perenungan, khusyuk dan tadabbur. Jadi selain daripada kita baca dengan tajwid, selain daripada kita sentiasa membacanya, kita ada wirid harian dan kita berkomitmen dengan wirid harian itu, maka hendaklah dibaca dengan menjaga adab-adab batin. Adab batin ketika baca Al-Quran merangkumi kata dia perenungan, mana kita merenung, memerhati ayat-ayat yang kita baca. Kemudian khusyuk, mana kita menumpukan hati kita pada bacaan kita. Dan juga tadabbur, kita cuba untuk menyelami kehendak ayat itu. Dan juga dari sudut kefahaman dan sudut amalan. Itu tadabbur. Berbeza dengan tafsir. Tafsir ni adalah untuk kita memahami ayat. Sekadar itu sajalah. Kita memahami ayat. Maksud ayat itu jangan lari daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita menyelami lebih dalam dan kita membawa ayat-ayat itu dalam jiwa kita, dalam diri kita. Dan kita bertanya apa yang sepatutnya kita laksanakan dalam kehidupan kita daripada ayat ini. Dan kita cuba menyelami rahsia kejiwaan daripada ayat. Dan sebagainya lagi, itu memerlukan pada proses tadabbur. Karena nilai-nilai ini banyak dilupakan, maka kami kutipkan penjelasan Imam Al-Ghazali sebagaimana berikut. 10 amalan dalam tilawah. Memahami semua firman. 10 amalan dalam tilawatul Quran. Di tajuk dia tu, kalau tengok pada tajuk kitab asal ni, bahasa Arab ni, dia kata amal batin fi tilawah wa ya'ashar. Amalan-amalan batin dalam bacaan Quran itu ada 10. Itu tajuk sebenarnya lah. Dan perlu tambahlah 10 amalan batin dalam bacaan Quran. Ataupun 10 penghayatan
yang seharusnya hadir dalam jiwa kita dan hati kita pada ketika kita baca Al-Quran. Ada 10 semuanya. Iaitu yang pertama, kata dia, fahamu asl kalam. Yang memahami asl kalam. Sini diterjemah dengan sumber firman. Sumber firman. Summa at-ta'zim diikuti dengan ta'zim. Mengagungkannya. Summa hudurul qalb. Kemudian hadir hati. Summa tadabbur. Kemudian kita mentadabbur. Summa tafahum. Kemudian kita faham. Dia berkenaan al-fahmu, faham. Kita berusaha untuk mencapai kefahaman. Summa takhalli an mawa'il fahm. Kemudian menghindari hambatan-hambatan kefahaman. Perkara yang boleh menghalang kita daripada memahami. Kemudian at-takhsis. Kemudian at-ta'assur. At-ta'assur, takhsis. Pengkhususan. Itu terjemahan pada harfiahnya lah. Nanti dia akan cerita sendiri apa yang dimaksudkan dengan takhsis, istilah-istilah yang dia bawa dalam kitab beliau. Kalau tengok pada penjelasannya itu ialah kita cuba untuk meneliti kehendak ayat yang kita baca itu secara spesifik. Sama apakah dia bersifat. Kerana dalam bahasa Arab contohnya tidak semestinya arahan dalam bahasa Arab itu memberi maksud mesti. Ada ketikanya arahan itu berupa galakan. Jadi perlu kita nak tentukan secara spesifik. Apakah perintah itu perintah wajib atau perintah sunat. Itu yang dimaksudkan. Takhsis summa ta'assur. Ta'assur ni adalah memberi bekas. Wa taraqi, peningkatan. Wa tabarri. Tabarri makna pembebasan. Jadi yang pertama kata dia, memahami keagungan dan ketinggian firman. Kerana kurnia Allah dan kasih sayangnya kepada makhluk dalam menurunkan Al-Quran dari Arash, memuliakannya ke darjat pemahaman, kemuliaannya ke darjat pemahaman makhluk. Fahamu azamatul kalam wa uluwih. Yang pertama sekali. Itu yang dimaksudkan aslul kalam. Maknanya hadirlah hati kita bahasanya aslul kalam, sumber kalam yang ingin kita baca ini, yakni Al-Quran itu dia datang daripada Allah, bukan daripada makhluk. Wa uluwihi, fahamu, jadi makna fahamu aslul kalam iaitu fahamu azamatul kalam. Kita memahami betapa agungnya kalam yang kita nak baca ini, kerana dia bersumberkan daripada Tuhan yang Maha Agung. Wa uluwihi, dan ketinggian kalam itu sendiri. Wa fadlullahi ta'ala, dan betapa bahawasanya kalam yakni Al-Quran ini merupakan kurniaan Allah, bukan kurniaan makhluk, kurniaan Allah SWT. Wa lutfuhu, dan juga kalam ini diturunkan dengan sebab lutfullah, simpatinya Allah kepada makhluk, kasihnya Allah kepada makhluk dalam menurunkan Al-Quran dari Arash. Jadi turunnya Al-Quran dari Arash itu kerana Allah ingin memberi kurnia kepada makhluknya, dan juga kerana kasih Allah kepada makhluknya, di mana dibawa turun daripada Arash Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa turun sampai ke mana? Dibawa turun
sampai jatuh ke dalam hati pada hamba-hamba pilihan dia. Disebut sini ila darati ifhami khalqih. Turun daripada arash. Daripada arash yang tinggi, yang tempat yang paling tinggi di atas sana arash. Quran itu turun sampai kepada kefahaman makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, as-sani at-ta'zim lil mutakallim. Mengagungkan. Tadi kita mengagungkan Quran itu sendiri kerana dia anugerah Allah, datang daripada Allah, turun daripada arash, kemudian jatuh ke dalam hati kita, dalam kefahaman kita, kerana kita dipilih oleh Allah untuk diberi kefahaman tentang Al-Quran. Yang keduanya adalah kita mengagungkan sumber itu sendiri, mengagungkan Allah Ta'ala itu sendiri, mengagungkan mutakallim, yakni Allah. Pada permulaan tilawah Al-Quran, seorang pembaca harus menghadirkan diri dalam hatinya keagungan Allah, Al-Mutakallim. Kerana Allah lah yang bercakap, yang menyampaikan. Dan Allah yang kata-kata dengan Al-Quran itu. Dan mengetahui bahawa apa yang dibacanya bukanlah perbicaraan manusia. Dan bahawa membaca kalam Allah sangat penting. Kerana itu dia berfirman, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. La yamassu illa al-mutahharun. Wa ana fi tilawatil Quran kalamullah ghayatul khatar. Fa innahu ta'ala qala la yamassu illa al-mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Sebagaimana bahagian luar kulit mushaf dan kertasnya dijaga dari bahagian luar kulit penyentuhnya, kecuali jika dalam keadaan suci. Jadi mushaf Al-Quran itu oleh kerana dia suci, maka tak boleh, dia tu membalut Quran. Oleh kerana dia suci, maka kulit yang balut kita tu pun perlu suci juga. Kerana kulit luaran kita tak boleh sentuh, dan kita menyentuh apa-apa pun dengan dipanggil dengan kulit luaran kita lah. Ya. Jadi kulit, sentuhan kulit ke kulit, oleh kerana kulit maknanya mushaf yang di dalamnya ada Al-Quran itu, dia turut menjadi suci, maka kulit kita sebelum menyentuh Al-Quran juga dituntut untuk menjadi suci, iaitu kita mengambil wuduk sebelum menyentuh Al-Quran. Jadi dikata dia, demikian pula bahagian dalam maknanya, sesuai kemuliaannya juga terhalang dari hati, kecuali jika dalam keadaan suci dari segala najis dan diterangi cahaya pengagungan dan kemuliaan. Jadi mushaf ni dia ada dalam, kandungan dalam. Ya, mana kalamullah itu terkandung dalam mushaf itu. Ya. Jadi apa yang ada dalam mushaf itu kalamullah. Ada 6,000 ayat lebih. Mula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah pada surah An-Nas. Okay. Luaran Al-Quran, mana mushaf tu yang yang di dalamnya terkandung Al-Quran, kalamullah. Luaran disentuh oleh dipanggil kulit. Betul lah. Tapi dalaman Quran itu, bagaimana nak menyentuh dalaman Quran itu, kalamullah itu, iaitulah dalaman kita. Ya, hati kita, dalaman kita. Okay. Konteks luar kita ialah mushaf yang menjadi luaran Quran. Konteks dalaman kita, hati kita, ialah
apa yang ada dalam mushaf itu sendiri. Jadi oleh kerana apa yang ada dalam mushaf itu lebih suci daripada luaran dia tu, dialah hakikat kalamullah, maka untuk kita menyentuh ayat-ayat dalam Quran itu memerlukan kepada dalaman kita yang suci pula. Hati sanubari kita yang bersih. Barulah kita boleh memahami Quran dan juga membekas dalam hati kita Al-Quran itu. Jadi kalau tak suci, hati kita tidak bersih akan terhalang lah. Terhalang. Al-Quran di sini akan terhalang dari hati. Kecuali jika dalam keadaan suci. Yakni hati dalam keadaan suci dari segala najis. Dan diterangi cahaya pengagungan dan kemuliaan. Maknanya yang ada dalam hati itu ialah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana Allah menghalang manusia yang tidak mengambil wuduk, yang berhadas menyentuh Quran, begitu juga Allah akan menghalang jiwa-jiwa yang kotor, yang tidak disucikan daripada memahami Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana tidak semua tangan bisa menyentuh kulit mushaf, demikian pula tidak semua lisan bisa membaca huruf-hurufnya dan tidak semua hati bisa memperoleh makna-maknanya. Jadi hati yang dapat menyentuh makna Quran itu ialah hati yang bersih. Sebagaimana kulit yang dapat menyentuh mushaf yang merupakan luaran Quran itu mesti bersih. Jadi segala-galanya perlu bersih. Ya, segala-galanya dalam diri kita ini perlu suci. Perlu bersih dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Dan jiwa yang bersih itu adalah jiwa yang takut kepada Allah. Jadi sebab itu bila sejauh mana perasaan al-khawf min Allah yang hadir dalam jiwa kita, maka sejauh itulah kita akan dapat mentadabbur Al-Quran, dapat memahami makna Al-Quran Al-Karim. Kemudian ta'zimul kalam sama dengan ta'zim al-mutakallim. Mengagungkan kalam itu sendiri sama seperti kita mengagungkan pemilik kalam itu, mutakallim. Sementara itu, keagungan mutakallim tidak akan bisa terhadirkan selagi tidak terfikirkan sifat-sifat kemuliaan dan amal perbuatannya. Jadi bagaimana untuk hadir dalam hati kita mutakallim ini Allah itu sendiri? Maka iaitu dengan kita mengenal Allah, mengenal sifat dia, mengenal kemuliaannya, juga mengenal perbuatan dia. Dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, Imam Ghazali menyebutkan perbuatan Allah itu maknanya adalah alam ni lah. Alam ini, alam yang baru ini merupakan semuanya adalah hasil daripada ciptaan Allah. Perbuatan Allah yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita mengenal bahasanya segala-gala yang ada di alam ini semua ciptaan Allah, maka akan hadirlah hati kita itu keagungan kepada Allah. Dialah yang menentukan kehidupan kita. Kerana apa saja yang lahir daripada kita adalah ciptaan dia. Kalau dia nak kita ini baik, baiklah. Kalau dia nak kita ini tidak baik, tidak baiklah. Kalau dia nak kita masuk syurga, nanti akan masuk syurga. Jadi segala-galanya bergantung pada Allah. Maka itu akan menyebabkan hati kita itu berasa bahasanya Allah, merasai betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang telah menghadirkan dalam fikirannya aras, kursi, langit, bumi, berikut apa yang terdapat dalam keduanya, baik jin, manusia, ini semua adalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Jawahir Al-Quran, dia menyebutkan bahawa mengenal Allah ialah mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal nama-nama Allah dan juga mengenal af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Ada 4 semua.
penguasa dan pemberi rezeki. Kemudian dia mengetahui bahawa pencipta, penguasa dan pemberi rezeki semua memberi rezeki semua makhluk tersebut adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Bahawa semua makhluk berada di dalam genggaman kekuasaan, terombang ambing antara rahmat dan siksanya. Jika mendapatkan nikmat, maka nikmat itu adalah kurnianya. Dan jika mendapatkan siksa, maka siksa itu adalah keadilannya. Dan bahawa dialah yang menyatakan mereka ke syurga tanpa aku pedulikan. Wala ubali. Dan mereka ke neraka tanpa aku pedulikan. Maka sesungguhnya hal ini merupakan puncak keagungan dan kemuliaannya. Jadi Allah Ta'ala lah yang masukkan syurga kepada siapa yang dia nak. Tanpa dia menghiraukan. Apa saja dipanggil kehendak manusia. Al-himam la tusbiqul maqadir. Ulama menyebutkan. Cita-cita manusia tidak akan boleh mengatasi takdir Allah. Allah akan menentukan apa saja yang dia nak tentukan. Tanpa dia mengira keinginan-keinginan yang lain. Semuanya adalah kehendak dia. Jadi sebab itu kita mohon kepadanya. Minta kepada dia. Maka sungguhnya ini merupakan puncak keagungan kemuliaan. Jadi semua itu bila hadirlah hati kita. Hadir tentang arash. Hadir tentang kursi langit. Hadir tentang bumi. Dan segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Di mana hati kita memahami semua itu adalah daripada Allah. Allah yang menentukan. Maka semua itu merupakan puncak keagungan dan kemuliaan. Dengan memikirkan hal-hal seperti ini, akan terhadirlah pengagungan mutakallimin, pengagungan Tuhan yang darinya bersumber kalamullah dan pengagungan kalam. Dan sekaligus bila kita mengagungkan sumber kalam, maka sekaligus akan hadirlah juga keagungan kalam justru dalam hati kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Jadi kita baca Quran dalam keadaan hati kita bersama dengan Quran. Bukan kita mulut kita saja baca Quran tapi hati berada di tempat yang lain. Jadi ini kita akan sambung insya-Allah dalam bacaan yang berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama.